Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera, anda sedang menonton Malaysia hari ini, 1 Ramadan. Dan saya nak cakap selamat pulang ke MHI. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat-sihat. Itulah dia. Lama bercuti, tiba-tiba masuk balik ke MHI ni. Dah puasa kita kan? Alhamdulillah. Hari ini 23 Mac 2023, 1 Ramadan, Sofia. Betul. Dan bukan saja saya, Sofia, malahan kita semualah harus mengucapkan bersyukurlah. Sebab apa? Sebab kita dapat dipertemukan dalam Ramadan tahun ini, Sofia. Alhamdulillah. Betul. Dan semoga Ramadan tahun ini memberikan banyak memori dan juga makna yang mendalam lagi bagi anda sekeluarga, dan semoga kita menjadikan tempoh ini masa yang sesuai untuk kita merapatkan lagi silaturahim bersama keluarga dan sebagainya. Amin. Tapi apa, saya gembira lah awak dah pulang ke MHI. Dah lama nak jumpa kawan ni. Itulah dia. Nampak saya kan? hilang lama 20 hari. Harapnya awak semua tak lupa saya. Okey, Alhamdulillah. Dan kita harapkan untuk Ramadan kali ini, Sofia, semoga segala amalan yang kita buat diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat juga kita berpuasa ini bukan sahaja kita dapat menahan lapar dan juga dahaga, malahan banyak juga yang harus kita lihat dari segi puasa ini kan. Tapi banyak lagi yang berkaitan dengan puasa ini akan kita sentuh nanti sepanjang bulan Ramadan ini. Sudah pastinya di Malaysia hari ini pun kita adalah beberapa mungkin tajuk dan juga segmen untuk anda semua. Okey, Sofia. Agaknya hari ini apa yang kita akan bincangkan hari ini, Sofia? Ya, saya rasa hari ini yang cukup pentinglah, hari pertama Ramadan. Biasanya kita akan bercerita tentang kekeluargaan. Tapi khususnya bagi kali ini kita akan memperkenalkan satu keluarga lah, di mana nanti akan pastinya memberikan satu inspirasi, mungkin sedikit perasaan untuk kita rasa lebih menghargai sesiapa ataupun keluarga kita yang terrapat itu. Kerana pada setengah keluarga ni mereka tiada peluang untuk bersama ketika bulan Ramadan ini. Tapi itu untuk nanti. Kita nak saksikan dulu antara rangkuman berita dunia, ya, di mana kita akan melihat di sini kompilasi solat sunat tarawih pada malam pertama di lokasi seperti di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi sempena dengan bulan Ramadan. Okey, jom kita saksikan. ينبغي على المرأة المسلمة أن تحافظ في هذا الحرم على عفافها وحجابها وحشمتها وحيائها وعدم اختلاطها بالرجال، كما ينبغي خفض الصوت. Kemeriahan sambutan Ramadan yang penuh keberkatan mulai dirasai dengan kehadiran ribuan umat Islam yang memenuhi saf masjid untuk menunaikan solat sunat tarawih yang pertama bagi tahun 1444 Hijrah. Masjidil Haram, masjid terbesar di dunia yang mampu memuatkan hampir 2.5 juta jemaah pada satu masa itu, menjadi tumpuan utama seluruh umat Islam. Solat sunat tarawih sebanyak 21 rakaat disempurnakan oleh dua imam besar Masjidil Haram, Syekh Yasir Al-Dawsari dan Syekh Abdul Rahman Al-Sudais. وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا تقبل غير المغضوب عليهم ولا Manakala Masjid Nabawi di Madinah turut tidak ketinggalan menjadi tumpuan utama pada malam pertama Ramadan ini. Masjid yang merupakan tempat pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiri oleh ribuan jemaah. Mereka berkumpul bagi meraih ganjaran pahala di bulan yang mulia ini. Alunan suara imam yang lunak oleh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Baijan menyempurnakan solat sunat tarawih berjemaah sebanyak 21 rakaat malam tadi. Semoga segala amalan kita sepanjang bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, itu dia kompilasi solat sunat tarawih yang telah pun alhamdulillah dijalankan di negara Arab Saudi, di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi di Madinah. Okey, dan kepada anda mungkin semalam juga ada di antara kita yang telah pun menunaikan solat tarawih, alhamdulillah. Jadi malam ini jangan lupa untuk malam yang kedua untuk kita menunaikan solat tarawih. Baik, kita nak lihat keadaan cuaca yang berlaku di semenanjung Malaysia. Bagaimanakah keadaannya? Kalau kita lihat rata-ratanya
di Ipoh, Senai mewakili Johor, Putrajaya, Aikro, Kuala Terengganu, Bayan Lepas, semuanya dalam keadaan cerah. Tetapi di Kuching berlaku hujan dan kita lihat antara yang lain, Alostar juga hujan. Jom kita lihat yang lain pula. Okey, tak ada. Kebanyakannya cerah, alhamdulillah. Cuma ada 2 kawasan sahaja yang berlaku hujan di beberapa tempat. Kalau kita lihat juga amaran tiada juga dikeluarkan, amaran di Bawah Putih, dan juga hujan berterusan pun tiada amaran, dan juga tiada amaran untuk Ribut dan Pertih. Dan saya nak bacakan juga ini laporan yang dikeluarkan Akhbar Kosmo pada hari ini. Tajuknya, ramalan cuaca lebih kering ketika Ramadan adalah kurang tepat. Itu kata-kata daripada Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Kenyataan tentang cuaca akan lebih kering semasa fasa peralihan monsun iaitu hujung bulan Mac adalah kurang tepat, ujar Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Muhammad Helmi Abdullah berkata, dakwaan di mana cuaca akan lebih kering semasa fasa peralihan monsun berkemungkinan merujuk kepada cuaca di pantai timur semenanjung Malaysia serta Johor. Semasa fasa peralihan monsun timur laut ke barat daya, lazimnya cuaca Ribut Putih berserta hujan lebat dan angin kencang lebih kerap berlaku pada sebelah petang, terutama di kawasan pedalaman dan juga barat semenanjung. Okey, jadi ramalan cuaca lebih kering ketika Ramadan adalah kurang tepat. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kita ni menjalani ibadah puasa, mungkin kita dalam keadaan hidrasi, kita macam kurang minum air dan sebagainya, kita takutlah kan. Jadi mungkin kita pesan supaya kita kurangkan aktiviti kat luar. Tapi Met Malaysia telah pun mengatakan dekat sini, ramalan cuaca lebih kering ketika Ramadan adalah kurang tepat. Okey, baik Sofia, apa yang berlaku kat sana tu? Okey, daripada keadaan cuaca kita lihat pula antara keadaan semasa bagi masyarakat kita yang dilaporkan di sini, 8 juta alami anxiety. Saya pasti pada ketika ini anda telah pun mengetahui apakah maksud anxiety. Afak pun pasti tahu ya. Ini antara gejala. Saya pun ada anxiety ya. Saya pun ada juga. Tapi apakah skala kita kena pasti. Tapi apa dikatakan di sini, 8 juta rakyat negara ini berusia 18 hingga 60 tahun dikesan berdepan dengan keresahan ataupun anxiety disorder, dan ini lebih tinggi dalam kalangan wanita, meningkat 2 kali ganda lebih daripada golongan lelaki. Ada dikatakan di sini juga ini antara ciri-ciri kecelaruan, keresahan di mana di seluruh dunia pun ada juga gejala yang melanda setiap golongan masyarakat ini. Okey, Sofia, kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita nak mengumpul seberapa banyak pahala. Betul. Dan salah satu daripada perkara yang mungkin dilakukan oleh kita ni, kita banyak nak memberikan bantuan, derma dan sebagainya kan kepada orang-orang yang memerlukan. Tetapi dalam akhbar Kosmo hari ini, di muka hadapannya pengemis kaut RM8,500 sebulan. Dan kenyataan ini saya rasa merujuk kepada bukan waktu Ramadan, Sofia. Ya. Jadi berkemungkinan waktu Ramadan nanti mungkin pendapatannya akan lebih tinggi. Okey, pendapatan menyamai gaji pokok pejabat awam bergrade DG54 hanya perlu berperwatakan miskin sambil pegang gelas plastik. Okey, dan saya nak baca sedikit dekat sini. Seorang lelaki warga Sri Lanka dikenali sebagai Muhammad berkata, dia mampu untuk mengumpul hasil RM8,500 sebulan hasil usaha mengemis dengan menjadikan kawasan tarikan pelancong di ibu negara sebagai lubuk meminta sedekah. Kan? Jadi ramai juga di antara pengemis-pengemis ini yang kadang-kadang ni berperwatakan sedih. Kan? Kadang-kadang ada orang cakap macam pandai berlakon dan sebagainya. Betul. Tapi kita ni sebagai orang yang macam nak memberikan derma dan sebagainya, kadang-kadang kita pun macam terkeliru. Kan? Dia ni betul ke tak kan? Tapi bagi saya sendiri macam apa yang kita keluarkan tu ikhlas sebenarnya kan. Jadi terpulanglah kepada dia sama ada dia menipu ataupun tak. Betul. Terpulanglah kan. Yang kita tahu daripada hati kita ni kita jujur untuk memberi. Itu yang paling penting. Tetapi apa pun kita kena pasti antara lokasi yang ada mereka ini yang sebahagian daripada satu sindiket dan sebagainya. Jangan kita memang berhati baik tapi sewenang-wenangnya menyokong antara aktiviti yang tidak baik seperti ini. Okey, dan kita teruskan lagi dengan bacaan akhbar. Okey. Ini antara dikongsikan di Harian Metro kalau kita saksikan di halaman ke-6 dan ke-7 di 6 mengatakan antara dugaan yang dihadapi sebelum Ramadan bagi sebuah keluarga ini, tetapi yang menjadi tarikannya saya nak tunjukkan persiapan menyambut Ramadan ini antara visual yang boleh kita kongsikan. Ada pekerja membersihkan lampu Masjid Razalih di Gua Musang, AJK sukarelawan, kaki tangan pejabat pengurusan surau, semua memastikan bahawa persiapan untuk kita memasuki bulan Ramadan sejak semalam atau beberapa hari yang lalu berjalan dengan lancar, insya-Allah. Ini antara
yang boleh kita raikan di beberapa buah negeri. Betul. Di Harian Metro juga, Sofia, kita nak kongsikan di muka depannya. Kalau anda perhatikan di ini Metro. Okey. Mari sini saya tolong Sofia. Okey. Paper yang sama. Okey, kalau kita tengok ni, muka depannya ni akhirnya batal. Ini juga yang menjadi pertanyaan, yang menjadi tanda tanya juga di antara kita ni orang Malaysia yang macam marah jugalah kan disebabkan penganjuran Thai Hot Guy ni. Tapi mungkin kita boleh menarik nafas lega apabila program ini ataupun event ini dibatalkan. Pelbagai pihak termasuk kerajaan dan pembangkang membantah penganjuran majlis pembukaan sebuah kelab yang menampilkan persembahan sekumpulan pelayan lelaki berbadan sador berpakaian dalam wanita dikenali sebagai Thai Hot Guy. Dan acara yang dijangka berlangsung pada 30 Mac ini dikuatiri mencetuskan keresahan dalam kalangan umat Islam selain mencemarkan kesucian bulan Ramadan sebelum pihak penganjur akhirnya bersetuju membatalkannya selepas berbincang dengan pihak polis. Saya rasa ini satu perkara yang boleh kita tarik nafas tegalah khususnya dalam bulan Ramadan. Ini satu perkara untuk kita memastikan kesinambungan dan kita boleh saling menghormati satu sama lain dan tidak berlaku seperti ini. Dan kita juga ingin ingatkan kepada anda semua, kalau anda ikuti kita di dalam media sosial, pastinya anda pun tahu kita ingin anda tuan-tuan puan-puan, ibu bapa untuk berkongsikan video pengalaman anak anda berpuasa buat kali pertama ini ke kali kedua. Tapi pastinya ini bukan satu perkara yang boleh diterapkan sekelip mata. Pasti ada cabaran. So kita tengoklah gelagak-gelagak anak kita macam mana. Ya, betul. Kan? Kadang-kadang kalau kita sebagai ibu bapa ni nak terapkan amalan berpuasa ni kepada anak kita, mungkin ambil masa sikit. Darjah 1 tu mungkin boleh kita cakap ada yang boleh berpuasa penuh. Tapi yalah, kita faham macam anak kecil darjah 1 mungkin kita cakap tak apalah, puasa separuh hari pun tak apa kan. Jadi proses pembelajaran tu diterapkan juga ketika usia mereka muda kan. Jadi mungkin anda sebagai ibu bapa ada pengalaman yang melucukan kan nak dikongsikan kepada kami. Tak kiralah sama ada pengalaman nak kejut bangun sahur yang susah pagi tadi ke tak boleh bangun ke kan waktu anak macam mana anak menipu kata puasa tapi nampak macam kita rekod tengok kat dapur dia buat apa nampak ke, peti ais bergoyang-goyang ke ataupun waktu berbuka puasa mungkin ada celoteh kan macam mana kan. Anda Sofia 5 tahun 6 tahun. 6 tahun. Jadi 6 tahun macam mana? Itulah kita cakap dengan dia dah macam kita awal-awal ni dia masih nak tak nak lagi. Dia cakap dia masuk minggu kedua, mungkin kita buat separuh hari dan sebagainya. Mana kena terapkan, tak kena lambat kan. Jadi itulah, kalau anda berada dalam jangkauan usia sama dengan anak saya, mungkin ila kongsikan gelagak mereka. Kita nak video ni esok sebenarnya. Anda boleh berkongsikan hari ini, kita akan siarkan esok. Pastikan anda tag kita MHI TV3 dan juga gunakan hashtag MHI Puasa. Tak kira sama ada di platform Instagram, TikTok ataupun di Facebook anda. Okey. Jadi kita ada satu promo ni. Saya rasa ini dibuat oleh rakan kita juga ni. Okey. Promo pengalaman anak-anak berpuasa kali pertama. Jom kita saksikan. Daddy, tahun ini tahun pertama saya berpuasa. Sabar. Puasa ni memang mencabar, terutama untuk mereka di luar sana yang mempunyai anak-anak kecil. Jadi kami di MHI ingin menyuruh anda semua, kalau anda sedang mengajak anak anda berpuasa, mungkin hantarkan video anda kepada kita. Ya, video anak anda berpuasa buat pertama kali, boleh tag kami MHI TV3 dekat Instagram dan juga TikTok. Jangan lupa hashtag kita MHI Puasa. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Daddy, dah boleh buka? Boleh, belum lagi lah. Sabar. Okey, kembali lagi. Masih lagi bersama Sofia dan juga saya, Fazli Fuad. Hari ini 1 Ramadan 1444 Hijrah. Jadi, kita harapkan hari ini seperti mana yang biasa saya buatlah kan, dan bukan saja saya, malahan ramai juga di antara kita. 1 Ramadan ni, waktu nak berbuka puasa nanti, kita akan kumpulkan seramai boleh ahli keluarga kita lah. Sebab apa? Sebab 1 Ramadan ni kalau kita buka puasa tu elok lah kata orang kan. Tapi ada juga yang mungkin duduk jauh di perantauan, agak sukar nak balik. Kebetulan hari ni pun hari bekerja kan Sofia. Tapi itu antara yang lazimnya dilakukan. Kalau anda berpeluang untuk berbuka puasa dengan mak ayah, dengan adik-beradik sebagainya, kalau ada peluang tu rebut sebaik-baiknya dan jangan kita bagi alasan tak sempat ke kerja sebab itu hal dunia, kita
utamakan keluarga dulu. Menyentuh dengan keluarga ni, ini antara yang kita ingin memberikan satu inspirasi kepada anda untuk lebih menghargai mereka yang ada. Kerana baru-baru ini wartawan kami dari MHI berkesempatan untuk menemui dan mendekati antara insan bergelar isteri dan ibu yang terpaksa menyambut Ramadan tanpa insan tersayang kerana berada di sebalik tirai besi. Ya, mereka berada dalam tirai besi tersebut disebabkan ada beberapa lah kesalahan yang mereka lakukan. Jadi bagaimana juga kita nak menyentuh berkaitan dengan emosi ahli keluarga ini, di mana kita menyambut Ramadan ini tanpa orang yang tersayang. Jadi jom kita saksikan ini lebih kisah untuk anda, pertemuan bantuan wanita dan keluarga sempena Ramadan. Menjelang bulan Ramadan, suasana di dapur rumah semestinya riuh rendah dengan kesibukan ibu bapa menyediakan juadah berbuka puasa bersama anak-anak. Namun, momen itu tidak dapat dirasai oleh seorang wanita, penghuni di sebalik tirai besi penjara Pokok Senar Kedah. Kru MHI berkesempatan mendekati insan yang juga seorang isteri dan ibu menyambut Ramadan tanpa insan tersayang di sisi. Suasana haru sebaik melintasi tembok dan pintu kebal. Sebab mata berkaca, sejurus melangkah masuk melihat insan menahan kerinduan untuk bersama keluarganya setelah sekian lama tidak bertemu. Dikenali dengan panggilan Siti, berusia 35 tahun, dia terpaksa menanti hukuman selama 30 tahun atas kesalahan menculik di bawah Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961. Menjalani hukuman sejak 9 tahun lalu, Siti di antara 20 penghuni penjara yang diberi peluang bertemu anak dan keluarga masing-masing sempena program Jalinan Kasih Ibu dan Anak peringkat penghuni wanita Anjuran Pejabat Pengarah Negeri. Baginya, peluang bertemu suami dan anak-anak menjelang Ramadan ini menjadi penawar duka bagi mengubat kerinduan. Yelah, nak beraya sama-sama, berpuasa sama-sama. Tapi bila kat sini, kita kena berpuasa dengan kawan-kawan, dengan staff kat sini. Tapi saya kalau ikutkan, saya tak berfikir sangatlah benda tu sebab bukan saya tak berfikir. Kalau saya fikir, saya akan jadi stres. Jadi saya kena strong duduk sini. Anggap benda ni satu ujian kat saya. Menurut ibu kepada 6 anak ini, dia bersyukur dapat melepaskan rindu, mencium dan memeluk anak lelakinya yang kini berusia 13 tahun. Walaupun tidak berjumpa dengan semua anaknya, dia tetap berpuas hati diberikan peluang sebegini kerana tempoh hukuman yang perlu dilalui masih panjang. Tempoh 30 tahun di dalam penjara itu bukanlah singkat. Perit merindui anak-anak tetapi perlu kuat meneruskan kehidupan dengan ujian. Berasal dari Kuala Lumpur, hati ibu mana yang tidak sayu melihat anak yang dilahirkan tidak mendapat kasih sayang seorang ibu. Adik tak sama duduk dengan ibu dengan orang lain. Kasih sayang tu tak sama. Jadi saya rasa macam sakit bila saya dengar anak saya cakap tak sama kasih sayang tu, sebab saya pun tak pernah berpisah dengan anak saya. Cuma kalau dulu saya berpisah dengan dia sebab saya kerja. Tapi bila saya kena tangkap, saya juga tak boleh terima hakikat sebab anak masih kecil. Tapi bila cakap ibu sekarang adik belajar, cemerlang, cerita pengalaman dia kat luar, tak ada ibu bila raya, saya sedih lah. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Bagi seorang lagi penghuni yang dikenali sebagai Ika, 26 tahun, dia terpaksa menjalani hukuman selama 5 tahun atas kesalahan dadah di bawah Seksyen 39-C. Selepas 11 bulan berada di sebalik tirai tembok besi, Ika rindu suasana ketika bulan puasa untuk membawa anak-anaknya ke bazar Ramadan bagi membeli juadah kegemaran mereka. Ibu, kakak puasa. Ibu, abang puasa. Boleh tak pergi bazar? Jom. Saya tak pernah ajak anak-anak saya untuk susah bila kata dengan saya tak. Tapi bila kata saya tak ada, saya fikir tengok takut dia susahkan untuk mak dia kan. Sebab mak tak kerja. Janji dengan mereka
dengar cakap Tok Mak, dengar cakap Mama, dengar cakap Umi kata. Menurut ibu kepada 3 orang anak ini, segala peraturan dan bimbingan di sini banyak memberi keinsafan dan membentuk dirinya menjadi insan yang lebih bertanggungjawab. Saya lagi kita sudah kata saya tak boleh anak aku sekolah dahulu. Jadi saya yang pergi daftar semua. Kita cakap dengan ibu, janji dengan ibu, tunggu ibu balik. Janji dengan ibu, pergi sekolah. Ingat cakap Tok Mak. Bagi penghuni yang dikenali sebagai Kina pula, 28 tahun, dia gembira dapat bertemu suami dan 2 anak lelakinya yang berusia 4 dan 6 tahun. Kina yang telah melalui 2 tahun hukuman penjara atas kesalahan di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001 kerana melakukan penderaan. Berasal dari Johor, dia sebab bercerita apabila tidak dapat menunaikan hasrat ayahnya untuk menjadi seorang ustazah. Ibu kepada 3 cahaya mata ini pernah memenangi johan pertandingan tilawah Al-Quran dan Nasyid peringkat penghuni penjara seluruh negara pada tahun lalu. Sejurus menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah untuk arwah ayahnya. Impan arwah ayah saya, dia nak saya menjadi seorang ustazah. Tapi benda tu tak kesampaian sebab lepas saya habis SPM, ayah saya meninggal. Saya lunaskan permintaan ayah saya tu dalam ni. Saya ambil pendekatan lepas saya dah pulih daripada kemurungan yang saya hadapi kat sini. Saya cuba untuk ambil pendekatan, mulakan balik amalan-amalan yang saya dah buat dekat luar sana. Saya mulakan balik daripada zero. Saya cuba untuk nak buat yang terbaik. Saya buat ni dengan niat saya nak buat walaupun ayah saya tak dapat tengok benda ni, biarlah dia dengar saja. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Semoga penghuni di sebalik tirai besi ini terus kuat untuk meneruskan kehidupan tanpa keluarga tersayang di sisi pada bulan yang mulia ini. Baik, kita dapat lihat tadi pertemuan banduan wanita bersama-sama dengan ahli keluarganya tadi sedikit sebanyak dapat mengubat kerinduan ya Sofia. Lebih lagi kita dah pun berjingga bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab ialah bulan Ramadan yang kita kongsikan tadi itu adalah bulan untuk kita nak bersama sisi keluarga dan kita nak menjengah Syawal juga nanti kan. Jadi sedikit sebanyak dapat mengubat kerinduan. Tapi kita harus mengambil perkara ini dari mungkin sudut positif Sofia kan. Sebab apa? Sebab dekat dalam tirai besi tersebut sebenarnya banyak program-program berunsur keagamaan yang telah pun dibuat daripada pihak di sana bersama-sama dengan banduan tersebut. Dan kalau kita fikirkan juga, kalau kita berada di luar, belum tentu lagi mungkin kita dapat merasai program-program keagamaan sebegitu rupa Sofia kan? Ya, dalam jangka masa panjangnya, selama tempoh yang berada di sebalik tirai besi itulah selama tempoh yang mereka boleh memperbaiki apa yang kekurangan. Dan tapi saya sedikit tersentuhlah sebagai seorang ibu. Saya rasa jalinan ibu dan anak itu yang paling dirindui oleh seorang wanita. Dan saya rasa ini juga memberikan kekuatan kepada sang suami, kepada mereka yang berada di sebalik tirai besi. Bagaimana seorang lelaki, seorang ayah, seorang suami ini melunaskan dan menyampaikan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya di rumah. Dan kita akan terus bersama dengan Encik Nasir Muhammad, bukan nama sebenar, iaitu suami kepada salah seorang wanita yang kita baru saja temu ramah dalam bingkisan tadi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Nasir. Cik Nasir. Assalamualaikum Cik Nasir. Assalamualaikum. Wan, tak dengar sikit ah. Apa dia? Apa dia? Hello. Boleh dengar suara kami Cik Nasir? Jangan, tapi tak kuat. Tak kuat. Okey. Tak apa, nanti kami kuatkan suara kami. Kami cuba kuatkanlah juga kami punya audio. Jadi, Cik Nasir, mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita nak tahulah kan, mungkin boleh ceritakan pengalaman Cik Nasir lah. Difahamkan ini merupakan tahun yang ketiga Encik Nasir menyambut Ramadan tanpa isteri di sisi. Jadi, kita nak tahu waktu pengalaman tahun yang pertama tanpa kelibat isteri di sisi. Mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman tersebut Encik Nasir kepada kami. Okey, pengalaman tu kalau nak bagi tahu memang sedih lah kan. Setiap tahun dia sediakan makanan.
Dia sahur, dia kejutkan kami. Dan setiap tahun mesti saya akan ingat benda tu. Ini pun malam tadi pun sedih juga. Saya pun makan sahur tu teringat. Saya cakap, bila nak bangun, lepas tu kita kena sediakan sendiri. Masa nak sediakan tu kita betapa harga lah. Kita bersyukurlah apa yang sebelum 3 tahun ni kita dapat. Dan Encik Nasir sendiri perlu memperkuatkan diri Encik Nasir kan demi anak-anak. 3 orang anak difahamkan, seorang berusia 8 tahun, 6 tahun dan 4 tahun. Dan pada ketika itu, pada tahun pertama itu, Encik Nasir, bagaimana keadaan anak-anak? Mereka faham ke tidak? Dia tanya tak kenapa ibu tak ada. Ceritakan sikit Encik Nasir. Hari-hari tanya. Saya tak boleh nak jawab. Bila saya nak jawab, saya akan nangis. Air mata akan keluar. Keluarga saya cakap, mak mana? Saya cakap, mak pergi kerja. Kenapa mak kerja? Kenapa bapa tak pergi kerja? Budak sekarang pandai sangat. Diorang punya soalan memang dah terlalu pandai. Lepas tu kita nak jawab, saya tersesak kan. Lepas tu saya cakap, sabar. Nanti mak balik. Mak sayangkan adik. Mak sayangkan abang. Nanti kalau mak cuti, bapa bawa pergi jumpa. Macam tu Saya pujuk mereka kadang-kadang makan. Sebab dia dah sebelum 3 tahun kebanyakan anak bersama dengan ibu. Lepas tu macam saya selalu pergi kerja, so dia orang kerat dengan mak. Bila tiba-tiba insiden tu jadi macam tu, saya terkejut. Anak sungguh terkejut. Sampai anak demam. Jadi macam tu. Bila nak cakap nama, saya nak bagi tahu memang benda yang berat lah kan. Mungkin Cik Nasir boleh kongsikan pengalaman, ialah kita lihat dalam visual ini juga kita ada lihat pertemuan bersama-sama dengan ibundanya. Apa yang dikatakan oleh anak-anak Cik Nasir waktu ketika ini? Apa yang dapat bertemu dengan ibunya? Saya minta kat isteri saya satu je lah. Saya minta dia sembahyang, jangan tinggal. Macam mana dia dekat rumah. Lepas tu ada masa tu doakan untuk anak-anak. Macam itulah saya akan minta kat dia benda tu je lah selalu. Dan saya pun selalu akan doa. Bila saya doa dalam situasi saya ni, nak kerja, susah nak jaga anak sampai ada 2-3 bulan saya tak kerja. Sampai nak kerja pun tak boleh. Nak bawa anak kecil-kecil kan time tu. Dan anak setahun lebih baru masa isteri saya kat situ. Anak terlalu kecil sangat. Nak apa pun saya susah. Dan saya mengalami tu, saya cuba tak bagi tahu kat isteri saya lah apa yang saya mengalami kat luar ni. Cuma saya pergi kat situ, saya akan nasihat kat dia. Anak jangan risau pasal anak, jangan risau pasal saya. Saya akan nasihat yang positif kat dia. Selalu saya akan bagi positif. Saya kat abang akan tunggu dia balik. Itulah. Cik Nasir memang... Saya akan bagi. Encik Nasir dah menjadi tonggak kekuatan keluarga bagi anak-anak. Dan saya pasti ramai yang tertanya juga kan Encik Nasir, di sebalik kekuatan Encik Nasir yang ditonjolkan tu, apa yang membuatkan Encik Nasir masih setia menunggu, menanti si isteri walaupun dia kini di belakang, di sebalik penjara dan sebagainya. Apa yang membuat Encik Nasir masih setia? Bersyukurlah. Saya bersyukurlah. Saya bersyukur apa yang masa isteri saya ada dengan saya. Dia seorang isteri yang tak pernah mengabaikan tanggungjawab dia. Selalunya dia akan berkongsi dengan saya. Contoh saya pergi kerja ke, saya balik ke, apa-apa yang... Contoh isteri saya ada bagian kerja dia. So, dia akan buat kerja dia. Dengan tanggungjawab dia sebagai ibu, dia akan buat. Dan tapi dia akan tolong saya apa yang dia boleh buat. Contoh dari segi kewangan tu dia akan tolong saya. Dia banyak support saya. Okey abang, cuba kita try. Kita selalunya discuss macam family lah. Saya akan bincang kat dia. Okey sayang, kita abang rasa nak buat peniaga ni. Macam mana? Semua saya akan plan kat dia. Kalau sekiranya macam apa-apa pun saya
saya ingat dia akan bagi tahu kat saya akan bagi tahu kat dia. Macam itulah. So saya memang bersyukur sebab saya dapat isteri macam tu. Dan saya bersyukur kepada Allah Ta'ala saya dapat isteri macam ni, sebab dia banyakkan kita orang, saya banyakkan dia pun tak suka pendam, saya pun tak suka pendam. Kita orang akan ceritakan itu juga, lepas tu kita akan ambil masa untuk untuk kita selesaikan masalah rumah tangga ke apa ke, kita akan bincang bersama selalu. Tapi memang insiden yang jadi ni memang buatkan saya terlalu jam. Memang saya jam. Saya nak apa-apa masalah kena cakap susah. Lepas tu tak dia selalu dah dengan kita. Lepas tu saya jam lah. Nak anak sebelah anak. Lepas tu saya tu kat isteri nak tahan kat mana. Saya pun dah tak tahu lah. Sebab kita pun bukan jenis tak masuk keluarga ke tak. Sebab kita orang tak biasa kan urusan penyaring ni. Kita orang tak pernah berurus dengan penyaring. Kita orang tak tahu. So banyak sangat nak cakap kan. So saya kalau tanya saya bersyukur sangat. Itu yang buatkan saya tunggu pada isteri saya. Masa saya jumpa isteri saya pun dia cakap dia memang dia bersyukur dapatkan saya. So kita bersama lah. Selalu dia pun positif, saya pun positif. Mungkin kita orang tak ada yang kita orang tak nak fikir yang buruk-buruk ke apa-apa buruk, tak ada. Itulah. Jadi bersyukur itu merupakan salah satu daripada kekuatan yang sangat-sangat kuat yang ada pada diri Cik Nasir untuk menghadapi hari-hari yang mendatang bersama-sama dengan anak-anak. Kita faham keadaan situasi Cik Nasir sekarang ini dalam keadaan sedih kan? Tetapi apa mungkin sesuatu yang mungkin dapat menggembirakan hati Encik Nasir apabila, yelah kita faham memang sedih-sedih, tapi apa yang mungkin menjadikan satu perkara yang mungkin boleh membahagiakan kehidupan Encik Nasir bersama dengan anak-anak? Adakah anak-anak juga merupakan salah satu kekuatan untuk Encik Nasir meneruskan kehidupan ini? Kalau yang tu tanya sayang lah. Sayang tu macam nak cakap tu selalu saya cakap kat dia. Saya sayang mak sebabkan saya sayang kerana Allah Ta'ala. So kita kat dunia kita boleh tipu. Apapun kita boleh tipu. Tapi yang sayang ni kita setia lah. Kalau setia saya dapat selalu kenangkan benda tu lah. Apa yang dia terlalu sayang kat saya. Saya terlalu akan ingatkan benda tu. Masa bahagia, masa dia dengan saya. Kita orang memang bahagia sangat lah. Nak cakap. Tapi kita orang tak, bukan yang kemampuan kaya, tak ada. Kita kereta ni tak ada. Kita orang kereta tak ada, rumah tu tak ada. Kami bukan kaya macam tu. Kami kita bersyukur apa yang ada. Ini ada apa, kita orang kadang-kadang makan sayur je. Kita makan tu. Masa isteri saya dengan saya tu, kan rezeki kita orang cari tu. Kadang-kadang tak ada duit pun kita makan sayur sama-sama. Apa yang ada itu yang kita makan. Apa yang ada yang itu yang kita guna. Macam tu. Kita orang kereta apa pun tak ada. Kita orang macam nak cakap memang isteri saya ni dia tak harap apa-apa daripada saya. Selain daripada kasih sayang kat saya. Dia selalu cakap bagi saya, abang saya sayang kat abang. Bukan kerana harta, bukan kerana ni. Macam tu. Dia sayang kat abang, betul-betul saya suka kat abang. Saya betul-betul sayang kat abang, kerana Allah Ta'ala. Dia cakap benda tu juga. So saya pun niat macam lah. Niat kita orang tak lain lah. Kekuatan Cik Nasir, saya rasa begitu ramai di luar sana yang mungkin sedikit perasaannya. Kita kena tahu cara untuk menghargai apa yang kita ada. Keluarga kita yang masih ada bersama kita. Cik Nasir, berdasarkan apa yang dilalui oleh Cik Nasir dan keluarga dan anak-anak dan sebagainya, masih positif orangnya, masih kuat. Kalau ada satu nasihat dan pesanan untuk diberikan kepada masyarakat di luar sana, mungkin pasangan mereka juga berada di sebalik tirai besi, di dalam penjara masih. Bagaimana mereka boleh jadi kuat macam Cik Nasir? Boleh kongsikan? Kalau nak tanya, kalau kita nak bagi tahu yang lain kat dalam tu lah, bagi peluang. Benda ni kadang-kadang benda ni sengaja ataupun tidak sengaja kita tak tahu.
kita, ahli keluarga kita, kalau kita contohlah kita sendiri pun ada kat situasi macam tu, kalau selagi kita orang tak ada puas, macam mana kita nak bangkit balik? Kenapa dia selalunya dia katakan dalam Islam sayang. Allah tu sayang. Kenapa selalu dia gunakan? Sebab itulah yang menyebabkan orang jahat pun boleh jadi baik. So peluang kita kena bagi. Kita kena bagi. Setiap kali apa-apa pun kita kena bagi peluang. Sebab sayang itu bukan daripada mulut sayang, tak ada. Pengorbanan itu adalah sayang. Macam mana betapa kita berkorbankan untuk kita orang yang sayang. Untuk insan yang kita sayang, untuk anak-anak kita sayang, untuk mak bapak kita sayang. Macam tu. Bila kita sayang, tentulah kita kena korbankan apa yang ada untuk diorang. So masa kalau diorang ada masalah, bagi peluang untuk mereka bangkit balik. Cari jalan untuk tempat-tempat yang yang kata kalau dekat penjara tu orang dapat sekian. Bukannya semua ni salah 100% kat situ saja. So orang yang kat dalam tu ada tempat PPI. So benda tu dia orang akan bagi kaunseling. Orang Islam tu dia akan bagi agama. Dia bagi ilmu kat situ. So dekat situ tempat untuk dia orang bangkit balik. Dan keluar sini ni dia orang akan keluar dengan insan yang baik. Macam tu. Baik. Dan itu kira dia dapat satu peluang kat situ tu dia orang nak balik nak tengok. Itu saja. Dan sebab itulah kita kena kuat kat sini ya Cik Nasir. Seperti Cik Nasir sendiri kuat untuk menanti kepulangan sang isteri untuk pulang ke rumah. InsyaAllah kalau kita menanti, InsyaAllah kita akan dapat satu hadiah daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Benda terbang di atas sia. Baik Cik Nasir. Cik Nasir, saya mewakili kru Peribaitan Malaysia hari ini ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Nasir kerana sudi berkongsi kepada kami tentang kesedihan Cik Nasir apabila isteri berada di sebalik tirai besi. Baik, terima kasih Cik Nasir. Semoga segala urusan dipermudahkan dan selamat menjalani ibadah puasa. Assalamualaikum Cik Nasir. Saya nak terima kasih juga kepada TV3 dengan pengarah Negeri Kedah, dengan pengarah penjara Pukul Senah. Lepas tu yang ustaz-ustaz kat sana, yang mantu isteri saya. Saya pun tak dapat nak berdepan kan. So kita melalui ini boleh Terima kasih Cik Nasir. Terus memberikan inspirasi untuk kita semua terus kuat untuk anak-anak. Dan saya memang tersenyumlah ya Afad, kita melihat kekuatan seorang sang suami ini. Jarang kita melihat seseorang mampu untuk bercerita, tetapi hari ini kita melihat perspektif yang lain untuk cara kita menjadi kekuatan atau tonggak kekuatan bagi keluarga kita yang ada di sini. Salah satu lagi mungkin kekuatan Cik Nasir adalah melihat anak-anak yang semakin membesar kan. Apabila tiada isteri di sisi kan. Dan kita doakan bukan sahaja Cik Nasir malahan kepada setiap ahli keluarga yang mungkin mempunyai keluarga terdekat di dalam penjara ataupun di sebalik tirai besi itu diberikan kekuatanlah untuk menempuh hari-hari yang datang. Terima kasih. Okey, kita nak berhenti berehat seketika dan selepas ini kita nak bercakap banyak lagi khususnya untuk anda yang ingin berwakaf ketika Ramadan. Jadi anda jangan ke mana-mana. Salam Ramadan pertama buat penonton Malaysia hari ini, dan saya rasa ini adalah hari yang cukup indah untuk kita melipat gandakan usaha kita ke arah kebaikan. Dan pasti ini kita akan berbincang tentang jom wakaf dan infak kepada Kumpulan Pendidikan Darul Faizin. Dan kita terus bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, Mudir Kompleks Islam Darul Faizin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih meluangkan masa. Salam Ramadan Ustaz. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. InsyaAllah. Baik Ustaz, dalam kesempatan ini mungkin kita nak memberikan sedikit pengenalan untuk menarik lebih ramai lagi umat Islam untuk bersama-sama menjalankan kebaikan yang boleh dimulakan pada Ramadan pertama ini. Pengenalan tentang Kumpulan Pendidikan Darul Faizin ini, Ustaz, silakan. Alhamdulillah tuan-tuan, pertama-tamanya kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban Ramadan. Mudah-mudahan solat selamat Ramadan yang sampai kepada kita dan kita dibawa masuk ke dalamnya ini akan menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita sepanjang daripada kehidupan ini, nak bagi to the maximum insya-Allah ibadat-ibadat yang nak kita lakukan dalam bulan Ramadan ini insya-Allah. Dan salah satu ibadat yang sangat-sangat dianjurkan
Ramadan bukan sekadar berpuasa. Ramadan banyak lagi nama-nama dia. Bulan berkat, bulan sedekah, bulan ibadat, macam-macam bulan Al-Quran. Dan salah satu yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi SAW dan Nabi SAW banyak melakukannya ialah bersedekah. Nabi SAW terkenal dengan sedekahnya pada bulan-bulan yang biasa. Tetapi bila masuk dalam bulan Ramadan, sedekah Nabi SAW seperti angin yang kencang. Demikian disebutkan dalam riwayat. Seperti yang maksudnya apa? Lajunya sedekah Nabi SAW dan sedekah Nabi mengenai semua orang tak kira siapa. Macam mana angin yang bertiup kencang. Tuan-tuan sekalian, Salih Muhammad, kumpulan pendidikan Darul Faizin ini telah pun 12 tahun berada dalam masyarakat. Berkhidmat kepada masyarakat dengan ilmu. Bermula daripada tahun 2011 yang lalu, Salih Muhammad, dengan penubuhan Madrasah Mahmudiah yang dirasmikan oleh almarhum Datuk Dr. Harun Din pada tahun 2011 yang lalu. Kemudian kita berkembang lagi dengan penubuhan Kompleks Islam Darul Faizin. Yang Kompleks Islam Darul Faizin ini menempatkan Ma'had Darul Faizin, Pratahfiz Darul Faizin, Allahumma salli Muhammad, kemudian Warga Emas Darul Faizin, Pengajian Umumi Darul Faizin yang duduk dalam satu kompleks yang sangat luas. Kemudian kita bangunkan pula Salih Muhammad di Melaka, Ma'had Darul Faizin Melaka yang telah pun memulakan operasinya di bawah Darus Sajidin di bawah kepimpinan Salih Muhammad Syekh Muhammad Zainul Asri Haji Ramli di Melaka yang baru saja kita rasmikan baru-baru ini. Dan kita juga ada pengajian di luar negara, di Salih Muhammad di Thailand, dan kita membiaya pengajar pelajar-pelajar kita yang belajar di Turki dan juga di Syria. Alhamdulillah, itulah kumpulan pendidikan Darul Faizin yang kami sebenarnya semenjak daripada tahun 2015 yang lalu kita menyediakan pengajian percuma kepada para pelajar kita. Bahkan kita membiaya pelajar-pelajar kita sampai ke luar negara. Alhamdulillah, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah bersama dengan kami semenjak daripada awal dahulu. Alhamdulillah Ustaz, satu berita yang cukup baik untuk kita dengar, dan kita juga difahamkan antara dana yang dipohon adalah untuk dana pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar bagi kumpulan pendidikan Darul Faizin. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit sebanyak perkembangan terkini kerja-kerja pembangunan dan sasaran kos keseluruhan Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan, saya di kesempatan ini juga nak ambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah daripada awal dahulu menyumbang, mendokong, menyokong bersama-sama dengan kami dalam usaha kita nak menyebarkan ilmu kepada masyarakat ini. Dan permohonan dan saya hormat keinginan masyarakat kepada ilmu ni, tamaknya masyarakat kepada ilmu ni kita tak mampu untuk halang. Jadi semua sekalian saya apa yang kita nak buat sekarang ni ialah kita perlu expand, kita perlu perbesarkan. Yeah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita nak beli sebidang tanah bersebelahan dengan Ma'had Kompleks Islam Darul Faizin kita ni sebelah ni berkeluasan lebih kurang 2 ekar. Kemudian kita nak bangunkan 2 blok bangunan. Satu blok bangunan untuk guru, bilik pejabat guru, saya semua pejabat pengurusan madrasah beserta dengan bilik Allahumma salli Muhammad tetamu. Kemudian di sebelah blok yang kedua pula kita nak bangunkan asrama pelajar beserta dengan kantin dan juga bilik warden. Kemudian kita nak buat satu blok tandas, ada lebih kurang 10 tandas berkapasitinya. Kemudian kita nak bangunkan rumah warga emas sebanyak 10 blok, dan inilah 10 unit rumah warga emas, dan ini di antara kerja-kerja yang perlu kita lakukan untuk memenuhi keperluan para pelajar dan warga di Darul Faizin ini. Dan kos keseluruhannya insya-Allah tuan-tuan 5 juta ringgit. Yang insya-Allah ada 5 juta ringgit ni dekat mana tuan-tuan? Dekat poket tuan-tuan lah. Hari ini dah masuk satu Ramadan. Inilah waktu yang terbaik untuk kita memula memberikan infak Salih Muhammad, supaya gandaan pahala daripada infak itu akan kita perolehi insya-Allah. Ya, walaupun kos pembinaan 5 juta ringgit, tapi lebih ramai sebenarnya yang dapat untuk menerima manfaat daripada setiap dermaan bagi para penonton kita. Dan penghujungnya sekali Ustaz, untuk sebelum kita menutup tirai untuk menarik lebih ramai lagi untuk berinfak ini, apakah kebaikannya kalau kita melakukannya hari ini Ustaz? Tuan-tuan, yang kita nak bangunkan ini adalah madrasah, tempat orang menuntut ilmu, bukan sekadar warga, bukan sekadar anak-anak kecil yang menuntut ilmu, bahkan sehingga ke warga emas daripada usia 7 tahun sehingga ke yang saya cuma menghabiskan sisa-sisa kehidupan mereka. Ni di belakang saya ini ialah rumah warga emas yang mereka duduk dekat sini subhanallah menuntut ilmu secara percuma Salih Muhammad.
menghabiskan sisa-sisa kehidupan mereka. Anak-anak ini kita harapkan satu hari nanti duduk dalam masyarakat menyampaikan ilmu kepada masyarakat, dan kita nak rebut pahala-pahala ni, subhanallah. Dan tuan-tuan sekalian, kalaulah satu ilmu saya disampaikan kepada orang, kita menumpang pahalanya, bayangkan dia beramal dengan ilmu tersebut, dia menyampaikan pula ilmu tersebut kepada orang lain. Inilah harapan kita, akan kita kutip nanti, akan kita simpan nanti sebagai bekal kita di yaumul qiyamah. Tambahan pula kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, bulan gandaan pahala, bulan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk kita perbanyakkan sedekah. Maka inilah tuan-tuan sekalian, jangan lepaskan peluang ini. Ada nombor akaun dekat sana, ada QR code dekat situ. Tuan-tuan tolonglah screenshot, hantarkan. Dan mungkin kali ini apa yang kita buat, jangan kita buat seorang-seorang. Kita subhanallah dan niatkan pahala sedekah dan wakaf itu kepada ibu dan ayah kita, insya-Allah. Di pahalanya sampai kepada mereka dan tak kurang juga kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan, itulah kelebihan kita buat infak untuk ibu dan ayah kita, bagi kita membalas sedikit jasa Ustaz Ismail, jasa mereka yang tak mampu untuk kita balas walaupun dengan seluruh harta benda kita korbankan, insya-Allah, tuan-tuan. Dan tuan-tuan tak berhenti takat tu, insya-Allah setiap daripada sumbangan tuan-tuan yang tuan-tuan berikan yang bernilai RM100 dan ke atas, ada hadiah yang nak kita berikan. Ada buku-buku Ustaz Ismail, adalah sedikit cenderah hati untuk tuan-tuan boleh manfaatkan dalam kehidupan tuan-tuan. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan hubungi nombor yang tertera dekat bawah tu, insya-Allah, untuk tuan-tuan dapatkan maklumat. Nanti kita akan postkan buku-buku itu kepada tuan-tuan, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, Mudir Kompleks Islam Darul Faizal. Kita berehat seketika. Bagi anda yang ingin melakukan kebaikan, anda boleh layari website Mahdi Darul Faizal. Kita berehat seketika. Okey, Malaysia hari ini kini kembali kita nak bercakap tentang peluang berwakaf pembinaan Surau Al-Muqarrabin Alam Suria di Bandar Puncak Alam. Terus saja kita ingin bersama dengan Ustaz Bahtiar Fitri ataupun UBF, jurucakap pembinaan Surau Al-Muqarrabin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebagai permulaan, Ustaz boleh kongsikan tentang pengenalan latar belakang masjid ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Afad dan juga semua penonton setia Malaysia hari ini. Yang kita jangkakan yang menonton pada pagi pertama Ramadan ini lebih kurang dekat 13 juta orang sebenarnya ni. Betul, insya-Allah. Kita pun tahu kan ramai yang menonton di Malaysia hari ini. Alhamdulillah, saya berbesar hati pada hari pertama Ramadan ini. Pertemuan kita pada pagi ini bukan orang kata berkebetulan, tak. Tetapi Allah rancang. Hari pertama Ramadan untuk sama-sama berwakaf bersama dengan pembinaan Surau Al-Muqarrabin Alam Suria Bandar Puncak Alam ni. Tempat yang ramai orang, tetapi tempat solatnya sangatlah sedikit dan terpaksa berebut padat kawasan tersebut. Tapi sebelum terlupalah, saya minta kepada semua penonton agar ambil dahulu gambar di skrin TV. Di situ ada nombor akaun, di situ ada nombor pegawai kami, simpan elok-elok sambil saya bercakap. Dah boleh transfer dah duit ke situ sebenarnya. Cumanya kalau hubungi kami punya pegawai, kalau mungkin dia sibuk, boleh WhatsApp lah. Baik, saya nak cerita berkaitan dengan surau ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dan juga semua penonton. Kalau kita sebut tentang kos pembinaan dia, kos pembinaan surau ini sebanyak lebih kurang 2.3 juta. Alhamdulillah, berkat daripada infak tuan-tuan dan puan-puan sebelum ini dan juga daripada syarikat korporat telah terkumpul 1.9 juta. Baki cuma 500,000 saja. 500,000 ni Hafad dengan bilangan rakyat Malaysia seramai lebih kurang 33 juta. Dan umat Islam lebih kurang 17 juta. Kalau 500,000 ini dibahagikan, seorang menginfak sebanyak RM200. RM200 daripada 17 juta rakyat Malaysia, kita cuma memerlukan lebih kurang 2,500 orang saja. 2,500 orang, siapa yang boleh berinfak dalam bulan Ramadan? Ramadan ini, kata Allah dalam hadis Qudsi, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap satu amalan anak Adam dilipat gandakan. Al-hasanatu mithlu asyri amthaliha. Satu kebaikan minima dapat pahala 10 kali ganda pahala. Tapi maksimanya ila 700 dha'fin, menjangkau 700 kali ganda pahala. Maknanya yang kita berinfak sebanyak RM200 seorang, digandakan hingga RM700, 700 kali ganda pahala. Subhanallah. Nak cerita pahala dalam Ramadan ini, apatah lagi berwakaf bersama dengan pembinaan surau kita ini. Bayangkan Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, siapa yang bina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung di dunia ini, Allah akan bina istana dalam syurga.
Anak-anak ramai jumpa saya, Ustaz. Dulu masa mak ayah saya hidup, kami tak dapat nak bantu. Nak sangat nak buat rumah untuk mak ayah ni. Tapi sebab baru bekerja, baru habis belajar, katakan tak dapat nak bantu, nak bina rumah untuk mak ayah. Tak apa, jangan risau, saya kata. Dengan duit yang kita ada, apa kata? Kita berwakaf atas nama mak ayah kita. Kalau tak dapat nak buat rumah untuk mak ayah di dunia, buat di syurga. Buat di syurga. Itu lebih besar. Apatah lagi kita buat dalam bulan Ramadan ini. Apatah lagi yang kita wakaf di surau Al-Muqarrabin ini akan dapat dimanfaatkan lebih 10,000 orang. Bayangkan berapa ramai dapat manfaat dengan infak sebanyak RM200 itu tadi. Nabi pula sebut dalam hadis. Nabi kata, man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan 'inda mizanih fa in rajaha wa ila syafa'atulah. Kata Nabi SAW, barang siapa menyempurnakan hajat saudaranya di dunia. Bukan satu hajat orang. Bukan seorang dua orang yang menggunakan surau ini. 10,000 orang. Nabi kata, aku menantinya di Al-Mizan. Tempat timbang dosa pahala manusia. Kalau berat timbangan pahalanya, beruntung ke syurgalah dia. Kalau ringan timbangan pahalanya, aku bagi syafaat, aku beratkan pahalanya di atas Al-Mizan. Untuk siapa? Orang yang menyempurnakan hajat saudaranya dunia. Saya sebut tadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan menyempurnakan hajat satu dua orang, 10,000 orang. Bayangkan berapa banyak syafaat yang Nabi nantikan kita. Apatah lagi kalau kita wakafkan atas nama mak ayah kita. Termasuk juga tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sebut dalam hadis, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qari ba'da mautih. Nabi kata ada 7 amalan mengalir pahala masuk ke lubang kubur selepas kematian seseorang. Ini namanya pencen kubur yang takkan berhenti. Antara Nabi kata aubana masjidan, membina masjid. Maknanya siapa yang bina rumah Allah untuk beribadah, dia dah mati. Pahala mengalir masuk ke lubang kubur buat anak-anak. Ini cara terbaik untuk kita ni nak membalas jasa mak ayah kita. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, siapakah 2,500 orang yang Nabi akan nantikan di Al-Mizan untuk diberatkan timbangan pahala? Siapa pula yang akan diberikan pencen kubur seberamai 2,500 orang ini? Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, 500,000 ni kalau betul hari ini ada 2,500 orang yang berinfak sebanyak RM200, hari ini selesai. Kita terus tutup kita punya akaun kita ni, 500,000 kita berikan kepada surau. Tuan-tuan dan puan-puan, satu hari nanti tuan-tuan akan lihat surau ini besar. Dekat TV nampak kan besarnya surau ini. Besarnya surau ini, tuan-tuan dan puan-puan, pandang semua orang yang berwakaf di sini. Inilah rumah kita di akhirat nanti. Bahkan lebih besar lagi nanti, insya-Allah. Inilah rumah untuk ayah kita, insya-Allah. Sebab tu buat anak-anak semua, kami doakan agar kepada yang bakal nak berwakaf, dah terbuka hati nak berwakaf, kami doakan agar Allah memudahkan tuan-tuan berwakaf bersama dengan kami, insya-Allah. Dan kami doakan yang dah berwakaf pula agar Allah Taala gantikan pula wakaf infak tuan-tuan dan puan-puan dengan gantian-ganjaran yang lebih baik, dimurahkan rezekinya, diberikan kesihatan dan berbahagia dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan. Okey, Ustaz, sekali lagi Ustaz, bagaimanakah caranya untuk mereka yang nak berwakaf ini? Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di skrin TV kita saya sebut tadi ada nombor akaunnya, jangan lupa ambil gambar dan teruskan berwakaf. Dan boleh menghubungi pegawai kami, insya-Allah. Boleh juga nak berikan sumbangan tunai ke tabung surau Al-Muqarrabin, boleh datang ke sana, insya-Allah. Melawat tempat kami di sana, dan juga boleh secara online ke akaun Bank Rakyat surau Al-Muqarrabin 1101-939853, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita dalam Ramadan, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Semoga segala usaha dipermudahkan. Terima kasih UBF. Okey, Malaysia hari ini telah pun sampai ke hujungnya. Esok jangan lupa untuk anda bersama dengan kami, kita nak bercakap tentang pengurusan bajet ketika Ramadan. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.